Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam keluarga membaca. Tahniah kepada semua keluarga yang telah menyertai program keluarga membaca. Jadi di video kali ini saya akan menerangkan bagaimanakah program ini akan dijalankan, terutama dari segi penilaian pemarkahan. Yang pertama, bila kita sebut program keluarga membaca, sudah pastinya program ini melibatkan membaca. Jadi membaca, kita mempunyai pilihan. Pertama, pihak kami akan memberikan dua jenis bahan bacaan untuk dibaca oleh keluarga. Pertama, bahan bacaan wajib, dan yang kedua, bahan bacaan pilihan. Jadi bahan bacaan wajib ini pihak kami akan berikan kepada setiap keluarga, yang mana antara buku-buku yang terdapat yang akan kita beri kepada keluarga bahan bacaan wajib adalah seperti bahan yang diterbitkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, seperti majalah Qiyadah, buku keluarga Mawaddah, dan bahan-bahan yang diterbitkan oleh kerajaan negeri, agar rakyat ni tahu apakah perkembangan yang berlaku di negeri Kelantan yang ditadbir oleh kerajaan merakyatkan membangun bersama Islam. Dan kita juga akan berikan buku pengurusan keluarga, insya-Allah, yang diterbitkan oleh JAKIM, bagaimana sebuah keluarga dapat diurus dengan baik berpandukan buku yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, insya-Allah. Dan kita juga akan bekalkan bahan bacaan wajib, buku yang diterbitkan oleh AKPK, bagaimana keluarga dapat menguruskan sumber kewangan dengan baik, dan beberapa lagi buku-buku mengenai pengurusan keluarga serta yang berkaitan dengan sejarah negeri Kelantan akan kita bekalkan sebagai bahan bacaan wajib. Yang kedua, kita ada bahan bacaan pilihan. Bahan ini bergantung kepada keluarga. Okey, yang pertama, keluarga boleh pinjam dengan perpustakaan. Setiap ahli keluarga boleh meminjam 5 buah buku bagi setiap ahli. Setiap ahli, seorang ahli keluarga, satu ahli keluarga boleh meminjam 5. Jadi kalau dia ada 5 ahli keluarga, maka dia boleh meminjam sehingga 25 buah buku dengan perpustakaan untuk tempoh 14 hari. Jadi bergantunglah kepada keluarga. Kalau rajin membaca, bolehlah membaca dengan meminjam buku dengan banyaklah dengan pihak perpustakaan. Dan selain itu, bahan bacaan pilihan juga keluarga boleh membaca secara atas talian. Banyak maklumat yang boleh dibaca di dalam talian. Kita juga ada U-Pustaka, yang mana kemudahan ini disediakan oleh Perbanan Pustaka Awam Kelantan dengan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi setiap keluarga boleh membaca bahan secara atas talian. Ada lebih daripada 20 database yang mengandungi lebih daripada 6 juta bahan bacaan yang boleh dibaca secara atas talian. Jadi semua ini kita akan nilai dari segi bahan bacaan. Keluarga akan dibekalkan dengan buku rekod bacaan dan juga buku rekod aktiviti, di mana setiap ahli keluarga perlu merekodkan buku-buku yang dibaca di dalam buku rekod bahan bacaan, di mana apa yang perlu direkod adalah tajuk buku, penerbit buku, dan berapakah helaian yang dibaca, serta perlu dimasukkan juga tarikh dan juga masa bacaan. Okey, contohnya masa bacaan mula daripada pukul 9 pagi hingga 9.50, dan berapa helai buku telah dibaca, semua akan dicatat. Dan yang kedua, di dalam buku rekod aktiviti pula, jika keluarga mengadakan contohnya aktiviti bacaan secara berjemaah di rumah, boleh dimasukkan mengadakan aktiviti bercerita, contohnya masukkan dalam buku rekod aktiviti, dan jika diupload di dalam Facebook juga boleh ditulis dalam rekod tersebut. Setiap keluarga kita akan bagi taklimat dan seterusnya yang panjang bagaimana caranya untuk merekod di dalam buku aktiviti. Dan di dalam pertandingan ini juga kita akan merekod, contohnya keluarga datang ke perpustakaan. Bila datang ke perpustakaan, keluarga perlu merekodkan dalam aktiviti, iaitu membawa anak-anak
datang ke perpustakaan, dan petugas di perpustakaan akan merekod juga kedatangan keluarga. Dan jika keluarga pergi contoh kepada masjid, pergi ke masjid mendengar orang ceramah, dengar tazkirah, boleh masukkan juga di dalam buku aktiviti. Apa lagi, contohnya pergi ke kedai buku, SMO atau kedai buku mana-mana untuk beli buku, bawa anak-anak ataupun pergi sendiri, juga boleh ditulis sebagai aktiviti untuk mencari buku, aktiviti membaca. Dan jika beli buku, boleh juga tulis dalam buku rekod aktiviti. Dan jika diupload di dalam FB, ianya juga akan diberi markah. Jadi setiap aktiviti perlu direkodkan dalam buku aktiviti. Dan dari segi penilaian lagi, kita juga akan turun ke rumah-rumah keluarga. Tapi ini bukan wajib, ya, bergantung kepada keluarga. Kalau keluarga benarkan bahawa kita pergi, kalau keluarga tak benarkan, kita tak pergilah. Jadi kalau tak benarkan, tak pergi, tak dapatlah markah. Jika kita pergi, adalah markah. Apa yang dinilai, bila di rumah kita akan tengok berapa jumlah buku yang ada bagi setiap keluarga disediakan, adakah ada ruang-ruang bacaan, adakah rak-rak buku, adakah mini pustakaan di rumah. Semuanya kita akan nilai secara lapangan, insya-Allah. Dan ada satu kategori kita panggil keluarga mawaddah. Bagi keluarga mawaddah, kita akan nilai dari segi penghayatan cara hidup Islam. Kita akan tanya ahli keluarga mengenai rukun iman, rukun Islam, syarat-syarat sah solat, rukun solat, pandai baca Al-Quran tak. Semuanya kita akan uji cuba bagi menentukan manakah keluarga yang akan dapat memperolehi markah untuk keluarga mawaddah. Itu untuk kategori keluarga mawaddah, bagi keluarga Islam sahaja. Bagi keluarga yang bukan Islam, dia tidak termasuk dalam kategori keluarga mawaddah, dan dia termasuk dalam kategori untuk mendapatkan ikon membaca ataupun ataupun keluarga bestari, insya-Allah. Jadi semua yang keluarga lakukan, jalankan, pergi ke perpustakaan, pergi ke masjid mendengar orang ceramah, tengok YouTube pun boleh dapat markah juga, diisi di dalam aktiviti. Tengok YouTube yang berfaedah dan share di dalam Facebook, share dalam TikTok ataupun share di mana-mana sahaja. Yang mana ada orang like, ada orang share balik benda tu, dan orang komen yang positif, kita akan bagi markah. Jadi semua yang dilakukan oleh ahli keluarga yang membawa manfaat, yang membawa kepada perkembangan ilmu, maka ia akan dikira sebagai markah, insya-Allah. Jadi semua yang kita nilai, kita akan nilai secara lapangan, dan juga secara atas talian pun kita akan nilai juga. Jadi saya rasa sekurang-kurangnya video ini dapat beri fahamlah bagaimana kaedah penilaian yang akan kita gunakan. Jadi program ini kita akan bermula insya-Allah pada bulan 5 sehingga ke bulan 11. Jadi sepanjang tempoh tersebut adalah tempoh penilaian berterusan. Yang mana rekod-rekod bacaan boleh diisi, dan juga rekod-rekod aktiviti boleh diisi oleh keluarga, dan petugas-petugas kita di perpustakaan dan juga di peringkat DUN akan menilai keluarga-keluarga yang menyertai program ini. Dan sekali lagi saya seru kepada yang menonton video ini, kalau melihat sebelum daripada tarikh 7 hari bulan, maka 17 April, maka ada peluang lagi untuk keluarga-keluarga mengisi borang penyertaan. InsyaAllah ramai-ramai kita sebarkan mesej ini supaya lebih ramai keluarga yang dapat menyertai program kali ini dan berpeluang untuk menjadi keluarga bestari, berpeluang untuk menjadi individu bestari, berpeluang untuk menjadi ikon keluarga membaca negeri Kelantan yang pertama, dan juga menjadi ikon membaca individu peringkat negeri Kelantan yang pertama. Jadi tahniah, syabas dan terima kasih kepada keluarga yang telah mengisi borang penyertaan. Kalau yang belum, cepat-cepat isi borang, insya-Allah. Jadi semoga video ini bermanfaat dan dapat memberi penerangan kepada siapa yang tidak jelas mengenai program ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.